Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 26 Ogos 2021. Saya Janah Kamur Zaman bersama anda dalam Buletin Pahang. Perasaan gembira dan teruja dizahirkan oleh Puan Nur Hasanah Mat Yunus apabila menerima sendiri kunci rumah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah semalam. Puan Nur Hasanah merupakan ibu tunggal yang tinggal di kampung Sungai Gancong di Pekan, menyifatkan kurniaan Seri Paduka Baginda sebagai rezeki yang tidak disangka untuk mereka sekeluarga. Sebelum itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenan mengenakan sendiri kunci rumah baru yang telah siap dibina kepada mereka yang terjejas akibat bencana banjir yang lalu. Rumah setingkat berkeluasan 660 kaki persegi itu juga turut dilengkapi dengan perabot asas seperti katil, sofa, meja makan dan almari pakaian. Pembinaan rumah yang mempunyai 3 bilik selain dilengkapi ruang makan dan tandas itu mengambil masa 16 minggu untuk dibina di atas tanah milik mangsa banjir tersebut. Bagi Encik Muhammad Khairi Othman yang juga orang kelainan upaya OKU, teruja kerana berpeluang bertemu dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang cukup istimewa baginya. Beliau turut mendoakan Seri Paduka Baginda dan keluarga sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Turut berangkat ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Billah Shah dan Yang Amat Mulia Tengku Panglima Muda Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Billah Shah. Kerajaan Pahang komited dan menyediakan pelbagai bantuan dan platform kepada golongan rentan dan gelandangan di Jalan Wak Ajang Kuantan supaya mereka dapat memanfaatkan medium yang disediakan ke arah kebaikan sekaligus dapat mengubah corak kehidupan mereka. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, kerajaan negeri turut mendapat kerjasama bersepadu daripada beberapa agensi dan anak syarikatnya termasuklah Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang, Yayasan Pahang, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Bandaraya Kuantan MBK dan beberapa badan bukan kerajaan NGO yang terlibat secara aktif dalam membantu pelaksanaan program intervensi sosial ini. Jadi hari ini saya meninjau sendiri, saya nampak usaha-usaha sepadu. Penglibatan daripada MUIB, Majlis Bandaraya Kuantan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Setiausaha Kerajaan, NGO, Yayasan Pahang. Saya nampak telah menunjukkan keberhasilan yang sangat baik. Jadi ini adalah satu perkara yang saya teruja lah ya, sebabnya bukan senang. Kerana saya mendapat feedback. Ada yang mengatakan ini dah berulang-ulang, berdulu lagi, telah menjadi tradisi, tak boleh buat apa dan sebagainya. Tetapi saya telah melemparkan satu cabaran kepada Exco Kebajikan supaya beliau melihat perkara ini secara bersungguh-sungguh dan menyelesaikannya, dan insyaAllah saya akan bantu dan penglibatan semua pihak termasuk PDRM dan sebagainya. Dan saya dapati kita boleh buat. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan kerja ke Jalan Wak Ajang di Kuantan. Hadir sama ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Samsudin, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, Yang Hormat Datuk Mahmud Muhammad Nawawi, Datuk Bandar MBK, Datuk Hamdan Hussein, Ketua Polis Pahang, Yang Hormat Datuk Ramli Muhammad Yusof dan Pegawai JKM Encik Zuhair Zainul Abidin. Pada program tersebut, Datuk Seri Haji Warusdi berkesempatan mendengar taklimat ringkas berhubung Pusat Intervensi Sosial Jangka Panjang dan Jangka Pendek sebelum melawat ke Surau Al-Hidayah dan Pusat Aktiviti Kanak-Kanak Kasuarina yang juga terletak di Jalan Wak Ajang. Kemudian beliau turut melawat ke tapak projek tanaman fertigasi cili bara bagi komuniti gelandangan dan rentan yang melibatkan seramai 5 peserta terdiri daripada gelandangan di Jalan Wak Ajang dan Jalan Besar Kuantan.
Sebanyak 2,000 polybag cili bara telah mula ditanam secara fertigasi dan dijangka memperoleh hasil pada penghujung November dan awal Disember depan dengan anggaran 600 kg cili bara dapat dihasilkan yang membolehkan peserta memperoleh pendapatan kira-kira RM2,000 sebulan. Justru Datuk Seri Haji Warusdi turut merakamkan ucapan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam merealisasikan usaha dan komitmen membantu golongan gelandangan dan rentan ini dalam usaha memulihkan lokasi Jalan Wak Ajang daripada sebarang kegiatan tidak sihat sekaligus melahirkan golongan yang berkemahiran dan dapat berdikari. Kerajaan Pahang melalui Majlis Bandaraya Kuantan MBK menyampaikan sumbangan sebanyak RM50,000 bagi misi bantuan banjir di Kedah. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan MBK Yang Hormat Datuk Hamdan Hussein berkata, bantuan ini akan diberikan melalui Kelab Anak Muda Bandaraya Kuantan. Dan kita Majlis Bandaraya memangnya telah menubuhkan kelab ini hampir 2 bulan yang lalu. Dan berbagai program di peringkat daerah telah pun berjalan, di mana anak muda sentiasa berhati menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dan berbagai program di peringkat komuniti juga telah dilaksanakan. Dan pada hari ini kita terpanggil untuk melaksanakan tindakan menyalurkan bantuan, menunjukkan kesepakatan kita, solidariti kita pada masyarakat di Kedah sana yang jadi mangsa pada banjir oleh kilat yang begitu dahsyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program pelepasan misi bantuan banjir Majlis Bandaraya Kuantan MBK bersama anak muda Bandaraya Kuantan di bangunan MBK di Kuantan. Beliau berkata pihak MBK turut berterima kasih kepada Kerajaan Pahang melalui Exco iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein dan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang yang berhormat Datuk Abdul Rahim Muda yang telah menyalurkan sumbangan dan memberi semangat yang tinggi kepada anak muda ini. Sementara itu, penyelaras misi ini, Encik Muhammad Asmawi Sulaiman berkata, pihaknya akan turut membantu membersihkan kawasan terlibat banjir selain menyampaikan bantuan barangan yang dibawa. Beliau berkata pihaknya juga telah mendapat kebenaran pihak berkuasa di sana untuk memasuki kawasan Taman Rekreasi Perigi yang mana sebelum ini ia tidak dibenarkan mana-mana pihak untuk masuk. Beliau berkata sebanyak 8 buah kampung akan menerima bantuan barangan yang dibawa ini dengan anggaran penerima kira-kira 300 keluarga. Pihaknya juga telah berhubung dengan PKOB dan penghulu di sana bagi mengenal pasti barangan yang diperlukan supaya tiada pembaziran berlaku dan tidak hanya tertumpu pada kawasan yang telah diberi bantuan sahaja. Pahang mencatatkan sebanyak 690 kes baru COVID-19 pada hari ini dengan daerah Kuantan paling banyak kes direkodkan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 350 kes, diikuti Temerloh sebanyak 72 kes, Jerantut 67 kes dan Maran 46 kes. Selain itu, Pekan mencatatkan sebanyak 33 kes, Bentong dan Bera masing-masing 30 kes, Raub 29 kes, Rompin 16 kes, Lipis 9 kes dan Cameron Highlands 8 kes. Pada hari ini juga terdapat 6 kematian baru dan 1 kluster baru turut direkodkan iaitu kluster Bukit Tingkat Temerloh. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Pahang meminta agar orang ramai sentiasa mengikuti saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelonggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justru terus amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Sektor pelancongan di negeri ini mengalami kerugian hampir RM7 bilion sejak dilanda pandemik COVID-19 pada Mac tahun lalu.
Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, seluruh dunia turut mengalami kerugian sebanyak 45 bilion ringgit pada tempoh yang sama. Katanya situasi semasa pandemik COVID-19 pula masih belum menunjukkan sebarang tanda akan berakhir dan ia semakin menghimpit pemain industri pelancongan. Justru katanya pihak kerajaan negeri telah menyalurkan lebih RM1.5 juta untuk semua terkesan sepanjang penularan pandemik COVID-19 selain merancang pelaksanaan gelembung pelancongan yang akan memulihkan sektor ini secara berperingkat. Menyentuh berkenaan penjagaan alam sekitar, beliau berkata kerajaan negeri sentiasa komited dan serius terhadap penjagaan alam sekitar sehingga membawa kepada rang undang-undang biodiversiti. Bagi sektor peladangan pula, pihaknya mendapati harga komoditi bertambah dengan lonjakan harga sawit. Namun bagi getah pula, untuk seseorang penoreh memperolehi pendapatan RM1,000, dia perlu mempunyai seluas 5 ekar tanah tanaman getah. Lebih 35 tahun berkecimpung dalam politik menjadikan Yang Hormat Datuk Johannes Abdul Aziz lebih matang dan mampu memikul bebanan tugas yang lebih besar dan mencabar. Antara kriteria itu juga yang turut menjadikan beliau terpilih sebagai calon senator dan perkara berkenaan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdin Wan Ismail semalam. Mesyuarat pertama penggal keempat sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Seri Pahang yang bersidang semalam telah meluluskan usul mencalonkan 2 nama bagi mengisi kekosongan senator di Dewan Negara. Usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang itu disokong sebulat suara oleh ahli Dewan Negeri Pahang. Menurut figura wanita UMNO Temeloh yang dilahirkan pada 3 Julai 1961 di Kampung Jerangan Lancang Temeloh ini, pemilihannya adalah satu penghargaan yang diterima penuh rasa syukur dan bangga. Beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Exco serta rakan-rakan seperjuangan yang memberi kepercayaan kepadanya sehingga dicalonkan sebagai senator. Kata ibu kepada 6 orang anak itu, beliau mempunyai misi yang akan dibawa jika dia terpilih menjadi senator nanti. Dicalonkan di bawah Kota Wanita, sudah pastilah beliau akan memperjuangkan dan memartabatkan hak-hak wanita selain membantu membangunkan negara dan negeri. Sedikit mengenai Datuk Johannes, beliau merupakan Ketua Wanita UMNO bahagian Temeloh dan pernah memegang jawatan sebagai Ahli Majlis Daerah Temeloh dan Majlis Perbandaran Temeloh. Beliau juga sangat aktif memegang jawatan penting dalam badan-badan bukan kerajaan NGO seperti Persatuan Ibu Tunggal Daerah Temeloh dan Perkim Wanita Temeloh selain pernah memegang jawatan dalam 14 buah NGO. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Semarakkan Malaysia prihatin dengan mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan kemerdekaan ke-64. Assalamualaikum.